Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Zahri Harun daripada Farmasi Permai Tumpat. Apa khabar anda di sana? Selamat pagi. Selamat pagi 5 Januari 2021. Kena cek elok-elok bila tulis cek ataupun tulis any document, okey, 2021. Kita dah tinggalkan 2020. Right? Terima kasih. Terima kasih kerana anda bersama saya live pada pagi ini pukul 10.44, 45, 40, 44. Okey, kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit, terutamanya yang ada kencing manis, untuk mendapat khidmat kaunseling dan cara-cara penggunaan ubat-ubatan yang betul dengan dos yang betul dan juga pada masa yang betul, serta penyimpanan yang betul. Kena simpan elok-elok ubat anda, sama ini injection, tablet, liquid, air. So kena tahu kat mana nak simpan. Saya ada buat live hari itu berkenaan dengan cara-cara penyimpanan. Kalau dalam peti sejuk tu dia kena ada, dia kena di dalam, bukan dalam freezer, dalam kalau ubat larutan ataupun cecair, okey, level yang nombor 2, paras yang nombor 2 letak kat situ, bukan letak kat tepi pintu, bukan letak kat tepi pintu peti sejuk. Okey, moga-moga mendapat manfaat dan boleh tengok live saya pada pada bila dalam 2-3 minggu baru ni lah. Saya buat berkenaan dengan cara-cara penyimpanan ubat-ubatan, sama ada cecair, injection, ataupun tablet ataupun kapsul. Tablet yang ada yang warna yang bulat tu, kapsul yang ada sarung, yang ada sarung. So kita kena tengoklah cara letak ubat, right? Moga-moga mereka yang berada di Pahang dan juga Johor yang terlibat dengan banjir yang agak besar, dan dengar katanya bantuan sedang bergerak pergi. Okey, walaupun kita jasad kita as a Muslim ataupun kita sebagai warga yang bertanggungjawab, okey, untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di yang terlibat dengan musibah banjir ini, okey, just kalau boleh just bank in lah kepada NGO yang bertungkus lumus, yang maybe dia orang akan pergi ke Pahang dengan Johor, yang dekat ataupun jauh. Sekarang ni senang untuk kita membantu ataupun bersedekah. Okey, just bank in lah kepada NGO yang kita, yang prihatin, yang kita percayai, yang kita confident benda tu, bantuan itu akan sampai ke mangsa banjir, insya-Allah. Selain daripada bantuan kerajaan, so kita sebagai warga yang bertanggungjawab ataupun Muslim ataupun orang yang rasa terkesan juga dari segi emosi, terutamanya melihat kepada masa-masa banjir dan beberapa perkara yang berlaku sewaktu banjir tersebut. Saya tengok berita tadi, Keluang dah surut dia punya air dia, tetapi dia cakap banyaklah harta benda dia di dalam rumah dia, sofa ke apa semua, tak boleh ambil ataupun rosak. So kita yang memahami, kita rasa menyelami keadaan kesusahan mereka, okey, boleh kita bantu, terutama sekali melalui derma dan semestinya lah melalui NGO yang turun padang, bajet kerajaan tu bajet kerajaan lah. Kita ni sebagai apa inisiatif kita ataupun apa yang kita rasa, apa yang kita boleh buat sekadar yang termampu. Kalau ada kudrat kuasa, boleh sertai mana-mana NGO ataupun badan kerajaan yang sekarang bertungkus lumus dengan masa-masa banjir. Di samping dengan Covidnya tak habis lagi cerita Covid ni. Covid ni tak habis lagi cerita. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabban. Hai Wani Danish dan Nurlida Nori bersama saya pada pagi ini. Hari ni hujan lagi. Yap, masih hujan. Covid, kita Malaysia dah lebih pada 100,000 kes dan menduduki carta ke-72 daripada 216, tak silap saya, 216 ataupun 256 ke. Dia punya negara-negara yang terlibat dengan Covid di seluruh dunia. Dan yang terbaru yang katanya Thailand tak silap saya 700 lebih kes malam. So naik balik.
Zimbabwe juga dah melebihi 15,000 cases. Okey. So kita berdoa lah di musim hujan ni, moga-moga doa kita diterima. Doa kita diterima di musim hujan ini. So tolong menolong di dalam musim banjir tersebut. Di dalam musim banjir ni di Kelantannya dengar kata yang viral semalam melalui WhatsApp, katanya banjir di kawasan Kuala Krai, kawasan Kampung Nal, Sungai Nal, kawasan-kawasan yang biasa banjir itu. Moga-moga berlaku, tetapi mungkin dalam skala yang kecil lah, insyaAllah. Moga-moga kita berdoa, moga-moga tidak ada apa-apa yang buruk berlaku walaupun banjir. Okey, di kawan-kawan kita, sahabat anda kita, kenalan kita yang berada di area Kuala Krai yang diwawarkan di dalam WhatsApp semalam melalui info banjir daripada JKR atau meteorologi punya department. Alright. Okey, itulah kita yang berada yang selamat daripada banjir ni. Alhamdulillah boleh buat kerja dengan elok. Okey, kita buatlah kerja yang terbaik untuk mendapat kesan yang terbaik, keputusan yang terbaik, result yang terbaik, insya-Allah. Alright, kepada mereka yang berada di dalam grup kita nak jaga diabetes, semoga-moga hari ni, pagi ini dah check level gula anda. Moga-moga elok, moga-moga tidak melebihi daripada berapa? 16 mmol per liter selepas makan. Kalau sebelum makan 6 ataupun 5, yang tu lebih elok. So jagalah pemakanan anda, jangan tinggal ubat. Okey, kalau nak samping itu masukkan suplemen sekali. Okey, tidak ada salahnya untuk kita menjaga. Teh pria ini memang masyhur lah, memang famous. Teh pria sama ada dalam bentuk serbuk ataupun kapsul. Boleh mana-mana satu, yang mana anda berkenan, boleh. And then dia biasa kita recommend setengah jam sebelum makan buah puria tersebut dahulu. Sama ada bentuk air ataupun bentuk kapsul atau bentuk tablet. Mahal sikit lah tablet. Biasa dalam bentuk kapsul. Alright. Dan kita di Farmasi Farma kita ada package untuk penjagaan pesakit kencing manis. Yang kita ada tiga package yang mengandungi di dalamnya 3 item untuk orang kencing manis. Yang saya ingat, satu susu, dan dia punya vitamin mata, juga multivitamins, dan juga stevia elok untuk penggantian gula. Nak kurus juga, minumlah stevia. Itu salah member saya cakap lah, dia amalkan stevia. Okay, dia punya berat badan dia turun. So kita punya 20-21 tu ni kita akan stres untuk mengurangkan berat badan. Kerana bila berat badan berkurang ataupun ideal, insyaAllah kesihatan kita terjaminlah. Alright, insyaAllah. Kita hanya berusaha, apa yang sahaja efek dia, result dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Alright. Yang saya cakap semalam, Vitahealth still ada lagi dia punya offer dia. Kita habiskan yang mana ada, stok yang mana ada dalam kedai ni kita habiskan, kerana yang kita order tu akan sampai dalam seminggu ataupun 2 minggu. Sebab sekarang ni supplier ada problem sedikit due to COVID. Dengan ceritanya Zulik tak dapat menghantar barang-barang di dalam masa yang ditetapkan kerana masalah COVID sebab warehouse dia kena tutup, tak silap saya baru ni, dan COVID telah memberi kesan yang sangat buruklah kepada delivery dia orang, sistem dia orang. InsyaAllah dalam minggu ni atau minggu depan dah settle semua, insyaAllah delivery akan lebih cepat. Alright, biasalah 2021 ataupun every year, setiap tahun kalau kita pergi membeli, kita dah tahu biasanya harga naik. Dan saya sebagai pengusaha ataupun sebagai retailer memang terkesan kenaikan harga. Tapi nak buat macam mana, itu di luar bidang kuasa kami. Okey, mana yang kita boleh maintain, kita akan maintain. Yang terpaksa naik, terpaksalah naik. Nak tambah dengan kesan COVID lagi. Okey, kita go through topik semalam. Alright. Punca-punca sakit tumit. Punca-punca sakit. Saya go through kejap. Alright. Yang pertama adalah kecederaan, yang kedua terseliu,
Yang ketiga yang saya sebut plantar fasciitis, fasciitis. And then yang keempat, bony spurs, itu adalah kesan-kesan ataupun sebab-sebab menyebabkan sakit tumit. Alright. Yang seterusnya achial tendinopathy, yang seterusnya bursitis. Yang seterusnya arthritis, dan terakhir adalah gout. So gout ni dia bengkak. Gout kalau bengkak, dia kita nak sentuh pun sakit. Memang kita nak sentuh sakit. So kalau orang yang dah ada dah gout, saya memang recommend untuk ada ubat tahan sakit, alright, di dalam poket ataupun senang untuk kita capai. Bila terasa saja nak sakit, cepat-cepat makan ubat tahan sakit. First rule dia. And then bila dia dah ada sakit tu, kita makanlah ubat tahan sakit dengan ubat suruh bengkak dia, dengan untuk menurunkan asid urik. Yang kita ada salah satu untuk menurunkan asid urik adalah Ural sachet dalam bentuk powder, masuk dan dalam satu cawan air dan minum. Boleh minum sehingga 6 paket satu hari. Masa attack boleh minum banyak. Okey, untuk maintain 1 ataupun 2 cukup lah. Ural selain daripada untuk gout, dia juga untuk kencing tak lawas Ural lah. Memang famous lah, Ural ni memang famous. Dan harganya tak mahal. Okey. Kalau teruk sangat gout tu, kena jumpa doktor, mungkin kena injection dan kena makan ubat yang lebih power. Yang mana kadang-kadang ubat yang power ni kita farmasi kita ada limitation dia. Kalau injection memang ada, hanyalah untuk diberi melalui doktor, misi ataupun HA. 3 orang ini adalah mereka yang layak untuk memberi injection. So farmasi jangan pandai-pandai. Farmasi tak boleh. Alright. And then kita ada 11 cara untuk rawatan sebenarnya. 11 cara untuk rawatan sakit tumit. Kerana sakit tumit ni very common. Tetapi kalau boleh kita tahu punca, lagi lebih elok. Alright. Kita biasa yang di farmasi adalah ubat lah. Biasa ubat tahan sakit dan juga ubat vitamin saraf yang kita bagi. Selain daripada kita suruh dia guna ais. Ais. Dalam 20 minit kita letak ataupun balut. Yang ni salah satu dia panggil ice and hot ice ataupun hot bag. Boleh masuk dalam ni ketulan ais, alright, dan tutup sehingga rapat, dan kita letak. Kalau boleh ikat tak apa, di tempat kita sakit tumit tersebut dalam masa 20 minit. Kita buatlah 3 kali satu hari untuk dia relax tendon, ligament yang berada di tapak kaki tersebut. Dia biasa dia ada inflammation. Untuk kita buat amal. Actually sebenarnya dia akan sembuh sendiri sebenarnya sakit tumit ni untuk 6 ataupun 8 bulan dengan kita membuat sesuatu lah. Terutama sekali kita ada latihan regangan, kita panggil latihan regangan untuk betis, dan akan membantu untuk meringankan sakit dan pulih daripada sakit tumit. Yang kedua, kita mengelakkan berkaki ayam. Selalulah kena pakai alas kaki. Kita biasa tengok dalam rumah kadang-kadang dia orang ni pakai slipper ataupun nak kata sandal. Dia untuk in home dalam rumah. Yang ketiga, kita meletakkan ais macam saya sebut tadi. Ni dia panggil hot water bag ni, this one. Alright. Hot water bag. Dan juga dia boleh dua-dua ni, ais dengan air panas. Dia boleh guna untuk dua-dua keadaan lah. Berapa? 20 minit kita balut dalam 2 ataupun 3 kali satu hari kita buat untuk melegakan kesakitan tumit anda. Yang keempat, kita menghadkan aktiviti fizikal. Kena relax dulu daripada jogging, daripada berjalan laju, okey, untuk seketika. Yang kelima, bentuk kasut yang kita pakai itu kena sesuai dengan bentuk. Sebab kita tengoklah kita punya tapak kaki ni seorang dia berbeza antara seorang-seorang. Setengah tu dia straight, okey, setengah tu dia ada lengkung. So kena pakai kasut ataupun selipar yang sesuai.
Yang keenam adalah ubat macam saya cakap tadi. Yang ketujuh adalah terapi suntikan. Biasa dia guna kortikosteroid. Doktor akan bagi injection untuk kortikosteroid untuk sementara waktu sahaja. Yang ke-8 macam simen lah dia ada, itu adalah terapi ataupun rawatan melalui klinik ataupun hospital. Hospital. Terapi kas kaki dia panggil. Like simen lah untuk kita pastikan tumit kita ataupun kaki kita tu tidak bergerak untuk beberapa waktu. Yang ke-9 yang saya cakap semalam, spling malam. Maksudnya dia ada bentuk di tapak tumit kita tu, dia ada macam penyanda, dia panggil spling untuk mengekang kedudukan terutama sekali masa waktu kita tidur. Okey, yang ke-10 melalui fisioterapi. Okey, kena kalau rawatan-rawatan lain tidak jalan, boleh juga mencuba melalui rawatan fisioterapi. Yang terakhir adalah pembedahan. Ada juga yang sampai tahap kena bedah. Alright. Selain daripada itu, saya tunjuk juga semalam ni Lurix capsule. Okey, untuk sendi traditional. Ni bahagian traditional, used for relief of joint pain. Alright. Dia ada di dalamnya ada vegetables capsule dia panggil. Active ingredient dia ada Terminalia Bellarica fruit extract 250 mg dan Boswellia serrata gum extract 50 mg. Benda ni benda tradisional, makan sebiji ataupun 2 biji satu hari, dan benda ni dah register lah. Benda ni ada MAL. Yang ni biasa kita cari ni. Yang kita cari MAL nombor dan juga TC belakang, traditional. Okey, traditional and complementary dia panggil. MAL. Yang ni yang register. That's why dia punya harga dia mahal sikit. Alright, saya rasa itu saja perkongsian saya, sambungan daripada live semalam. Live semalam kita dah bercakap berkenaan dengan sakit tumit. Sakit tumit, puncanya apa dia dan bagaimanakah rawatannya, 11 cara rawatan yang saya sebut tadi, dan mungkin ada lagi rawatan-rawatan lain. Dan itulah nak berkongsi sebagai ahli farmasi yang rasa bertanggungjawab untuk kalau boleh kita nak semua anda sihat. So kita akan berkongsilah apa-apa maklumat, apa-apa ilmu yang kita ada sedikit sebanyak untuk diamalkan, sebagai gaya hidup. Yang penting adalah kita ubah cara gaya hidup kita. Terutama sekali kalau sakit tumit ni, apa yang saya sebut semalam adalah mengurangkan berat badan. Kerana kita punya pressure bila kita berjalan, kita berlari itu bergantung kepada berat badan. Kalau berat badan makin tinggi, maka makin tinggilah. Macam saya sebut semalam, 1.25 ataupun 1 suku bila kita berjalan. Kali dengan kita punya berat kita. Itu adalah tekanan. Setiap kali kita berjalan, itulah tekanannya. So kalau kita berat badan kita turun, maka kuranglah tekanan kepada tapak kaki ataupun tumit kita untuk menjaga tumit. Okey, itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa kemusykilan, boleh direct kepada kita punya hotline kita 017-901-3544 ataupun kita punya email kita permairx@gmail.com permairx@gmail.com. Okey, kalau mereka yang nak membeli secara online, no problem, kita ada platform kita masih aktif saya rasa. Avana saya, farmasipermai.avana.asia. Itu sahaja daripada saya. Selamat pagi, selamat bekerja dan jumpa lagi insya-Allah di lain waktu, di lain siaran bersama saya Zahari Harun daripada Farmasi Permai. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.